Camera rolling. Lima terbaik. Action. Selamat tahun baru 2021. Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu juga kita dalam tahun baru 2021. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan walafiat bersama keluarga dan juga sahabat handai. Sepanjang tahun 2020 yang lepas, kami telah berjaya mengeluarkan senarai 5 telefon pintar terbaik di Malaysia untuk setiap bulan. Macam mana? Adakah senarai itu dapat membantu anda untuk membeli telefon pintar tahun lepas? Atau mungkin untuk keluarga anda ataupun untuk rakan-rakan anda? Kalau ada tu, cerita sikit. Kongsikan apa pengalaman anda yang dapat daripada video kami sebelum ni. Sebelum kita mengeluarkan senarai telefon pintar terbaik untuk tahun 2021 ni, saya nak buat sorotan sikit tentang semua jenis telefon pintar terbaik untuk tahun 2020. Jadi, ini ada tajuk perbincangan video kita kali ini. Macam dalam video kita sebelum ni, saya akan mensenaraikan telefon pintar terbaik ni kepada 4 kategori. Yang pertama, bawah RM600. Yang kedua, bawah RM1,200. Yang ketiga, bawah RM2,000. Dan yang keempat, yang ni baru, di atas RM2,000. Tapi untuk kompilasi sepanjang tahun 2020 ni, saya nak ceritakan 3 telefon pintar terbaik untuk setiap kategori tersebut. Telefon pertama, Poco M3. Tahun 2020 ni sebenarnya memang tahun Poco. Semua telefon yang dilancarkan dia sangat popular dan memberikan nilai yang terbaik untuk setiap ringgit anda. Termasuk Poco M3 ni. Apa tanya? Bawah RM600 ni, spek Poco M3 ni jauh mengalahkan telefon lain yang sama harga dengannya. Ia ada prosesor Snapdragon 662, RAM dari LPDDR4X dan storan jenis UFS 2.2. Selain itu kan, bateri dia besar sangat, 6000 mAh, dan dia menyokong pisihan pantas 18W melalui USB-C. Bukan tu je, Poco bagi saya siap kepala pengecas 22.5W. Lagi kuat daripada yang dia sokong. Semua tu bawah RM600 dan anda tak boleh jumpa pada telefon pintar yang lain. Sayangnya, telefon ni kamera dia tak ada kamera ultra lebar. Pelik sikit lah. Kamera telefon tu kalau tak ada tu okey lagi, tapi kamera ultra lebar ni tak ada. Kehilangan besar jugalah. Dan satu lagi kan, sebagai keluarga Xiaomi, dia ada pemancar inframerah. Yang ni memang unik. Tak tahu kenapa pengeluaran dah tak nak letak langsung pemancar inframerah kat telefon. Jadi kan, Poco M3 ni dengan harga RM599, anda dapat RAM 4GB dan juga storan 64GB. Kalau ada bajet lebih sikit tambah RM100 lagi, boleh dapat storan 128GB. Pilihan kedua terbaik bawah RM600 ni adalah Redmi 9. Harga permulaannya pun lebih mudah, RM499, tapi dapat RAM 3GB dan storan 32GB je. Tambah RM100 lagi dapat RAM 4GB dan storan 64GB. Tapi dah sama macam Poco pula. Harga sama Poco M3 tapi spek lagi rendah. Takkan nak beli Redmi 9 kan? Cuma, Redmi 9 pun ada kelebihan daripada Poco M3. Apa dia? Redmi 9 ada kamera ultra lebar. Ini kelebihan utama dia. Yang lain-lain semua Redmi 9 kalah dengan Poco M3. Sebab apa kan? Sebab Redmi 9 ni dikuasakan oleh chip MediaTek Helio G80, G80 bersama RAM daripada LPDDR4 dan storan eMMC. Storan eMMC ni memang kalah lah dengan UFS. Lepas tu kan, bateri Redmi 9 ni sebesar 5020 mAh. Kurang dekat 1000 kat mAh. Dan dia menyokong pencacaran pantas 18W melalui USB-C. Tetapi Xiaomi bagi kepala pengecas 10W je dalam kotak Redmi 9 ni. Memang feel sikit lah. Ketiga, Wiko Y61. Telefon ni bukanlah yang ketiga terbaik untuk disebut bawah RM600. Tapi bagi saya, ini adalah telefon terbaik anda boleh beli di bawah RM300. RM300, separuh daripada RM600. Untuk bajet paling rendah, memang saya cadangkan anda kena dapatkan sekurang-kurangnya Wiko Y61 ni. Saya dah uji Wiko Y61 ni dan apa yang menariknya, saya dapati Wiko Y61 ni boleh menjalankan banyak aplikasi dengan lancar. Boleh cek review saya sebelum ni. Apa yang membantu kelancarannya adalah penggunaan sistem operasi Android 10 Go Edition. OS ini direka sangat ringan oleh Google. Jadi, ia tak memerlukan kuasa pemproses yang tinggi untuk menjalankan. Tapi, OS macam ni pun banyak kekurangannya. Disebabkan prestasi rendah, fungsinya pun dikurangkan. Di Wiko Y61 ni, antara kelemahan terbesar yang saya lihat ialah skrin dia tak sokong sentuhan pelbagai. Jadi, kalau nak main game, memang tak boleh lah dengan Wiko Y61 ni. Lepas tu, storan dia pun dikira besar lah, 32GB. Sebab biasanya bawah RM400 ni dapat 16GB je.
Pertama, Poco X3 NFC. Sekali lagi, nama Poco jadi pertama dalam kategori bawah RM1,200 pula. Alasan dia sama, dia ada prestasi lebih tinggi pada harga yang sama dengan telefon lain. Paling utama, Poco X3 ni dia ada skrin LCD dengan kadar penyegaran 120Hz. Ini memang tak boleh jumpa kat telefon lain bawah RM1,200. Selain tu, dia dikuasakan oleh chip Snapdragon 732G, RAM dari jenis LPDDR4 dan storan UFS 2.2. Bateri dia pun besar, 5160mAh dan menyokong pesan pantas 33W melalui USB-C. Selain tu, ia juga ada speaker stereo dan juga jack audio. Spek macam ni memang best untuk peminat yang main game di telefon sebab dia ada skrin yang pantas dan dia ada bateri yang besar dan juga ada speaker stereo. Harga dia pun jauh daripada RM1,200. Hanya bayar RM899 dan dah dapat RAM 6GB dan storan 64GB. Kalau tambah RM200 lagi jadi RM1,099, anda boleh dapat storan 128GB. Kedua, Realme Narzo 20 Pro. Pesaing terdekat untuk Poco X3 adalah telefon daripada Realme, iaitu Narzo 20 Pro. Realme dikatakan mencipta nama Narzo khusus untuk telefon pintar gaming. Ada dua kelebihan utama Narzo 20 Pro berbanding Poco X3 tadi. Pertama, ia ada RAM lebih besar 8GB. Dan yang kedua, ia ada pengecasan lebih pantas 65W tetapi dengan bateri 4500mAh. Narzo 20 Pro ni dikuasakan oleh chip gaming terbaik daripada MediaTek, iaitu Helio G95. Di Malaysia ada satu varian saja dijual, iaitu RAM 8GB dan storan 128GB, berharga RM1,199, mahal RM200 daripada Poco X3 tadi. Ketiga, Redmi Note 9S. Sebenarnya ada model yang lebih baik, iaitu Redmi Note 9 Pro, tapi harga dia sama dengan Poco X3. Jadi bagi saya lebih berbaloi untuk saya ketengahkan Redmi Note 9S. Sebenarnya ada model yang lebih baik, iaitu Redmi Note 9 Pro, tapi harga dia sama dengan Poco X3 dengan spek lebih rendah. Jadi lebih berbaloi saya untuk cerita tentang Redmi Note 9S. Kekurangan Note 9S berbanding Note 9 Pro adalah kamera utamanya 48MP berbanding 64MP di Pro. Dan yang kedua, pengecasan pantas hanya 18W berbanding 30W di Note 9 Pro. Jadi perbezaan tu tak terlalu ketara, tak memberi kesan kepada prestasi. Lain-lain perkara, Note 9S dengan Note 9 Pro ni sama je. Kedua-duanya dikuasakan oleh chip Snapdragon 720G bersama RAM 6GB dan storan sehingga 128GB. Skrinnya dari jenis LCD 60Hz bersama bateri sebesar 5020mAh. Harga dia pula dari RM799 dengan RAM 4GB dan storan 64GB. Tambah RM100 lagi, anda boleh dapat RAM 6GB dan juga storan 128GB. Pertama, Xiaomi Mi 10T Pro. Kali ni bukan Poco, tapi telefon Xiaomi yang menjadi pilihan terbaik untuk kategori bawah RM2,000. Walaupun banyak telefon pintar lain yang menggunakan skrin AMOLED bawah RM2,000 ni, tapi Xiaomi hanya menggunakan skrin LCD di Xiaomi Mi 10T Pro untuk menjadikan telefon ni lebih baik pada bahagian yang lain. Sebab apa? Sebab skrin LCD ni ada kadar penyegaran 144Hz. Memang tak boleh jumpa kat telefon pintar lain bawah RM2,000. Prestasi terhebatnya digerakkan oleh chip Snapdragon 865 yang ada 5G, RAM LPDDR5 sebesar 8GB dan juga storan dari UFS 3.1 seluas 256GB. Ia juga ada speaker stereo, tapi dah tak ada jack audio. Jangan risau sebab Xiaomi ada bagi adapter USB-C ke jack audio kalau anda masih mahu gunakan phone kepala berwayar. Semua ciri-ciri ni memang best untuk main game pada prestasi tertinggi, kecuali pada skrin bukan AMOLED lah. Kalau bajet anda lebih rendah, anda boleh dapatkan Mi 10T bukan Pro. Harga dia cuma RM1,699. Jadi apa yang kurang dia? Kurangnya hanyalah pada storan dia jadi 128GB dan juga kamera utamanya bukan 108MP tapi jadi 64MP. Jadi lihat, prestasinya masih tinggi, sesuai untuk main game dengan pilihan grafik tertinggi. Kedua, OnePlus Nord. Walaupun dengan kuasa kelas pertengahan Snapdragon 765 5G, RAM LPDDR4 dan juga storan UFS 2.1, sistem operasi Oxygen OS menjadikan OnePlus Nord ni lebih lancar daripada peranti yang lain. Kelancaran ni ditambah lagi dengan penggunaan skrin AMOLED 90Hz. Bagi mereka yang bukan kaki game, ini pilihan yang lebih baik daripada Mi 10T Pro tadi. Ramai juga yang pertikaikan harga OnePlus Nord ni agak mahal. Bermula dari harga RM1,799, anda terima RAM 8GB dan juga storan 128GB. Bila tambah RM300 lagi, RM2,099 anda dapat RAM 12GB dan juga storan 256GB.
pada pandangan saya lah, kalau harga dia turun RM100, itu nampak lebih tepat. Ketiga, Poco F2 Pro. Kenapa telefon yang ada kuasa Snapdragon 865 ni saya letakkan di bawah OnePlus Nord? Sebab Poco F2 Pro ni tak ada keunikan yang lebih hebat daripada telefon yang lain. Kelebihan yang berbanding Mi 10T Pro adalah skrinnya dari jenis AMOLED, tapi kadar penyegaran 60Hz je. Malah, ia juga tiada speaker stereo, tapi ada jack audio. Ciri ni agak kurang lah untuk peminat yang main game di telefon. Kamera hadapannya pula boleh disorokkan, menjadikan skrinnya tak ada takuk dan lubang. Penuh. Inilah boleh dikata kelebihan dia, tapi tak terlalu unik berbanding yang lain. Tahun lepas, harga promosinya pernah mencecah RM1,599 dengan RAM 6GB juga storan 128GB. Tetapi dilihat kebanyakan penjual meletakkan harga RM1,999 untuk varian sebegini. Untuk kategori ni istimewa sikit. Saya bukan nak cerita 3 terbaik, tetapi apa yang terbaik untuk setiap kategori masing-masing. Yang pertama, iPhone 12 mini. Bila cakap pasal telefon paling terbaik ni kan, mesti kita nak sebut Apple iPhone. Tapi kan, iPhone 12 ni dia ada 4 model dan semuanya boleh dikatakan ada prestasi yang sama. Jadi untuk itu, saya pilih iPhone 12 mini disebabkan ia adalah telefon pintar kecil paling berkuasa anda boleh beli tahun 2020. Dari segi prestasi, semua iPhone 12 gunakan chip A14 Bionic yang baru. Kamera pun boleh kata tak jauh beza dengan iPhone 12 Pro, kecuali keteriaan telefoto tu lah. Tapi saiz dia yang kecil, yang ini memang tak ada tandingan. Tak ada pengeluar lain yang keluarkan telefon kecil macam ni yang ada kuasa prestasi tertinggi. Apple kini pun tak berjimat lagi untuk model paling murah mereka. Sebab iPhone 12 mini ni menggunakan skrin OLED Super Retina XDR yang sama dengan iPhone 12 Pro Max. Berbelit nak menyebut kan. Cuma saiz kecil 5.4 inci je. Harganya pula dari RM3,399 dengan storan 64GB. Tambah RM200 lagi anda dapat storan 128GB. Kedua, Galaxy S20 FE. Bila Samsung lancarkan siri Galaxy S20 di Malaysia tahun lepas, ia sebenarnya ibarat satu kesilapan yang sangat besar. Apa taknya, ketiga model Galaxy S20 hanya ada storan 128GB saja. Lepas tu, hanya model Ultra yang ada 5G. Lagi dua model tu 4G je sambungan. Harga Galaxy S20 Ultra hampir RM5,000 dengan storan 128GB. Ini ditambah lagi dengan penggunaan chip Exynos 990 yang dilihat jauh ketinggalan daripada Snapdragon 865. Tapi 6 bulan kemudian, Samsung lancarkan Galaxy S20 F Edition. Atau nama pendek dia, Galaxy S20 FE. Ia ibarat membaiki segala salah dan silap pada S20 yang lepas. Apa tidaknya, Galaxy S20 FE ni ada storan berganda 256GB dan dikuasakan oleh chip Snapdragon 865. Lepas tu ada 5G. Yang lebih penting, harga dia lagi murah. Hanya RM3,399 je. Dengan antara muka One UI yang lebih mesra pengguna, sokongan Samsung Pay, speaker stereo, kalis air api 68 dan juga sokongan pengecasan wireless. Ini menjadikan Samsung Galaxy S20 FE ni pilihan terbaik untuk telefon pintar sekitar RM3,000. Ketiga, Oppo Find X2 Pro. Bagi saya, telefon pintar terbaik untuk tahun 2020 jika duit bukannya masalah, saya berikan kepada Oppo Find X2 Pro. Dengan harga RM4,599, Find X2 Pro ni lebih murah daripada Galaxy S20 Ultra. Tapi ada ciri flagship tertinggi, lebih baik daripada S20 Ultra tadi. Kecuali satu perkara, dia tak ada pengecasan wireless. Oppo Find X2 Pro ni dikuasakan oleh chip Snapdragon 865 dan ada 5G. RAM dia LPDDR5 sebanyak 12GB. Storan pula UFS 3.0 seluas 512GB. Pemurah betul, tak kedekut macam Samsung tadi. Lepas tu skrin dia dari jenis AMOLED dengan resolusi Quad HD serta kadar penyegaran 120Hz. Ia juga ada pengecasan pantas 65W, speaker stereo yang menyokong Dolby Atmos dan juga kamera telefoto periskop dengan zoom digital sehingga 60 kali. Menggunakan telefon ni memberikan pengalaman yang berbeza daripada telefon lain. Sistem operasi ColorOS pun kini dah lebih baik berbanding yang dulu. Banyak sangat warna-warni dia. Pening tengok. Cuma kecewa sikit lah tak ada pengecasan wireless ni. Tapi pejam sebelah mata je lah untuk nikmati pengalaman terbaik dalam prestasi tertinggi dalamnya. Keempat, Black Shark 3 Pro. Untuk telefon pintar gaming terbaik 2020, saya berikan kepada Black Shark 3 Pro. Ia mengatasi Asus ROG Phone 3 untuk jadi telefon gaming terbaik sebab ia ada butang bahu mechanical.
Ini memberikan pengalaman main game yang lebih realistik macam main kat konsol. Selain itu, ia juga ada pengecasan lebih pantas 65 watt. Kekurangannya berbanding Asus ROG Phone 3 adalah kadar penyegaran skrinnya hanya 60Hz. Ini pun sebab apa? Sebab dia guna skrin AMOLED dengan resolusi Quad HD pada saiz sebesar 7.1 inci. Tapi bagi saya, tahun 2020 kita boleh terima lagi 90Hz berbanding 120Hz sebab tak banyak lagi game yang boleh gunakan 120Hz ataupun 144Hz. Game 90Hz, itu dah banyak. Lain-lain ciri gaming hebat padanya adalah chip Snapdragon 865, ada 5G, RAM LPDDR5, storan UFS 3.0, skrin besar 7.1 inci, sokongan pengecasan magnetik 18 watt, bateri yang agak besar 5000 mAh dan speaker stereo yang menembak ke muka. Selain itu, ia juga masih ada jack audio. Black Shark juga ada menyediakan pad kawalan CC untuk menambah pengalaman bermain macam guna konsol. Cuma harga dia memang lebih mahal daripada Asus ROG Phone 3. Ia bermula daripada RM3,399 dengan RAM sebanyak 8GB dan juga storan 256GB. Kalau anda tambah lagi RM200, anda dapat RAM lebih besar 12GB tapi storan sama 256GB. Jadi inilah dia imbas kembali saya tentang telefon pintar terbaik sepanjang tahun 2020. Ini pun pertama kali saya bercerita tentang kategori di bawah atas RM200. Saya pun memang teruja nak cerita pasal Oppo Find X2 Pro tu. Memang best, lain daripada yang lain. Anda pula bagaimana? Setuju tak dengan pilihan saya? Kalau anda ada pilihan yang lain, cuba kongsikan sikit di dalam ruangan komen di bawah ni. Kita boleh bincang sama-sama. Terima kasih kepada semua yang menonton video pertama saya untuk tahun 2021 ni. Kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan juga subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Saya Najib dari Soya Cincau. Semoga kita bertemu lagi dalam video kami yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.